siri yang pertama daripada sesi siri bedah kitab Al-Imam Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah yang berjudul Fadaih Al-Batiniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada siri yang pertama ini kita akan mulakan dengan sedikit perbentangan daripada bab yang pertama dan bab yang kedua daripada kitab Fadaih Al-Batiniyah oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu wa rahimah. Kitab ini adalah sebuah kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali dan tajuk kitab ini sudah menggambarkan maksud dan tujuan kitab ini dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali. Fadaih, dalam bahasa Melayu pun ada perkataan fadihat, maknanya membongkar, mendedahkan kerosakan, kebobrokan, ketimpangan golongan batiniyah. Siapakah golongan batiniyah ini? Kita akan perincikan sedikit demi sedikit selepas ini. Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu sudah dikenali oleh setiap orang daripada kita. Nama Imam Ghazali tidak asing lagi, dan kali ini kita tidak mahu untuk pergi jauh membicarakan tentang peribadi ataupun biografi Imam Al-Ghazali. Itu semua kita boleh baca ataupun kaji ataupun ikuti siri-siri ceramah yang lain yang membicarakan tentang peribadi, membicarakan tentang keilmuan, tentang kesarjanaan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah salah satu kitab daripada beberapa kitab. Ini adalah salah satu kitab daripada beberapa kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali bagi membanteras dan menyanggah, menjatuhkan, merobohkan asas-asas, usul-usul dan kaedah-kaedah yang menjadi landasan golongan batiniyah. Antara kitab lain yang ditulis juga oleh Imam Al-Ghazali adalah kitab Qawasimul Batiniyah. Qawasim Batiniyah. Dan di sana ada juga terdapat kitab-kitab lain sebelum Al-Ghazali yang membicarakan secara langsung atau tidak langsung mengenai golongan batiniyah ini, seperti kitab Al-Farq Bainal Firaq, ada menyentuh sedikit. Juga kitab Al-Milal wan Nihal oleh Asy-Syahrastani ada menyebut juga tentang golongan batiniyah dan bahayanya mereka kepada golongan Islam. Nama penuh kitab ni Fadaihul Batiniyah wa Fadailul Mustazhiriyah. Kitab ini daripada judulnya kita fahamlah dia hendak menonjolkan kerosakan batiniyah, nak menunjukkan kepada umat, kepada pembaca, kerosakan pemikiran kelompok batiniyah, wa fadailil mustazhiriyah, dan kebaikan, kelebihan, keutamaan, kemuliaan al-mustazhiri. Mustazhiri ini nama pemerintah pada waktu itu. Pemerintah kerajaan Abbasiyah pada waktu itu, al-mustazhir billah, mengarahkan Imam Ghazali untuk mengarang kitab ini. Jadi Imam Ghazali menyahut seruan Waliul Amr, pemerintah pada waktu itu, untuk mengarang kitab ini kerana ancaman golongan batiniyah sangatlah besar dan sangatlah bahaya pada ketika itu, dengan kuasa yang mereka ada, dengan kerajaan yang mereka ada, dengan organisasi rahsia yang mereka ada, dengan keganasan yang mereka buat. Kebahayaan yang besar ini menyebabkan pemerintah menyuruh Imam Ghazali mengarang kitab untuk menyanggah golongan batiniyah. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Imam Ghazali, jadi saya tak perlulah cerita panjang-panjang pasal Imam Ghazali, kerana kalau kita nak bincang pasal Imam Ghazali ni rasanya tak cukup lah satu kelas kan. Mungkin perlu bersiri-siri untuk kita bincangkan kerangka pemikiran, ideologi, manhaj yang dibawa oleh Imam yang agung ini, Imam Ghazali. Jadi saya cadangkan siapa-siapa yang boleh berbahasa Arab boleh baca kitab ni, Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam wa Mujaddidul Mi'atul Khamisah. Imam Ghazali Hujjatul Islam dan Mujaddid kurun
kurun kelima, kurun ke wa majadidul mi'atul khamisah, maksudnya kurun kelima, tahun 400 ke atas, itu adalah mujaddidnya adalah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali lahir tahun 450 dan dia meninggal pada tahun 505. 450 lahir, meninggal 505. Yakni Imam Ghazali umurnya hanya lebih kurang 55 tahun. Hidup Imam Ghazali lebih kurang 55 tahun saja. Tetapi hasil kesarjanaan, hasil keilmuan yang dihasilkan oleh Imam Ghazali ini sangatlah besar. Itu tanda keberkatan pada ilmu, keberkatan pada umur yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan dan berikan kepada Imam Ghazali. Kitab ni bagus. Dia ceritakan secara lanjut dan banyak tentang Imam Ghazali, sejarah Imam Ghazali, keluarga Imam Ghazali, marhalah-marhalah, fasa-fasa yang dilalui oleh Imam Ghazali dalam hidup dia. Ceritakan tentang bagaimana Imam Ghazali melawan golongan-golongan falasifah, golongan Mu'tazilah. Pendek kata, Imam Ghazali ni jago ilmu ahli sunnah wal jamaah dan tokoh yang sangat berjasa dalam bidang keilmuan, khususnya dalam madrasah ahli sunnah wal jamaah Al-Asy'ariyah. Dan juga ada kitab Dr. Yusuf Al-Qardawi, Al-Imam Al-Ghazali baina madihihi wa naqidihi. Imam Ghazali antara golongan yang memuji dia dan pengkritik Al-Ghazali. Juga buku ini bagus untuk kita baca dan kita lihat pembacaan yang dikemukakan oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi terhadap Imam Ghazali rahimahullah. Dan saya bawakan di sini satu petikan daripada buku Ghazaliul Asr, Ghazali pada zaman ini, iaitu Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah, Syahidul Mihrab. Dalam kitab beliau Syakhsiyat Istawqafatni, Syakhsiyat Istawqafatni, Syekh Al-Buti menulis beberapa tokoh yang menjadi beberapa tokoh yang mempengaruhi pribadi Syekh Al-Buti dan keilmuan Syekh Al-Buti. Antaranya adalah Al-Imam Al-Ghazali. Dan dalam kitab beliau menyebutkan perenggan ini yang ingin saya bawa. Syekh Al-Buti sebut, apabila kita menyebutkan nama Al-Ghazali, tak sama dengan kita sebut nama ulama lain. Dia kata kalau kita sebut mana-mana nama ulama, kita akan terfokus kepada satu bidang keilmuan yang khusus, ikhtisasin ilmiyin wahid. Tapi kalau kita sebut Al-Imam Al-Ghazali, dia tidak seperti ini. Kalau kita sebut nama Imam Ghazali, maka kita nampak Imam Ghazali ini dia kemahiran keilmuan Imam Ghazali ini, dia menyelaputi pelbagai bidang keilmuan. Dia bukan satu je, tapi banyak, kan? Tapi kalau ulama-ulama lain yang kita tidak merendahkan kadar keilmuan ulama itu, tapi kita nak sebut tidak setara dan tidak setanding dengan Al-Imam Al-Ghazali. Kalau kita sebut Al-Imam Al-Ghazali, kita akan nampak dia ni ulama fiqh juga. Pada kitabnya Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz, Al-Khulasah. Kalau kita sebut ilmu usul fiqh, kita akan nampak juga Al-Ghazali dalam kitab Al-Mankhul, kitab beliau Al-Mustasfa, kitab agung. 2 tahun sebelum Imam Ghazali meninggal, itulah kitab yang Imam Ghazali hasilkan, Al-Mustasfa. 2 tahun sebelum dia meninggal. Kitab usul yang sangat-sangat menarik, sehingga Syekh guru kepada Imam Al-Ghazali, iaitu Al-Juwaini, Al-Imam Abil Ma'ali Al-Juwaini mengatakan kepada Al-Ghazali, laqad dafantani hayya, wahai Ghazali, engkau telah menguburkan aku sedangkan aku masih hidup. Maknanya ilmu kamu, kitab-kitab yang kamu karang semua menandingi aku. Itulah seorang guru, seorang guru yang memberi semangat kepada anak murid dia, seorang guru yang dapat melihat anak murid dia menandingi diri dia sendiri. Dia mengiktiraf, wahai Ghazali, engkau telah menanam aku, menguburkan aku sedangkan aku masih hidup. Ilmu fiqh, ilmu usul fiqh, Al-Ghazali. Kita sebut pula ilmu kalam yang sunni, yang bersih, kita nampak juga Imam Ghazali dalam kitab akidah yang beliau karang.
apabila kita bincang pasal falsafah, apabila kita bincang pasal falsafah, nama Ghazali juga yang awal-awal di atas. Beliau telah mengarang Maqasidul Falasifah. Sebelum dia menghantam aliran falsafah, beliau menghadam dulu falsafah dalam kitab beliau Maqasidul Falasifah. Kemudian dia merobohkan asas-asas aliran-aliran pemikiran falasifah ni dalam kitab beliau Tahafutul Falasifah. Fa idza ismuhu awalul asma'i fiha. Sebut ilmu falsafah, Imam Ghazali juga datang. Sebut ilmu usul, Imam Ghazali. Sebut usul fiqh, sebut ilmu kalam, sebut fiqh, Imam Ghazali. Thumma tanzur fi qa'imati ulama'i tarbiyati wa tasawuf. Kemudian kamu lihatlah kepada senarai ulama tarbiyah dan tasawuf. Fa idza huwa yatabawwa'u markaz al-ustadhiyah was-sadarata fiha. Kita nampak yang paling top 10, yang paling atas sekali dalam senarai ulama-ulama tasawuf. Siapa lagi kalau bukan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan ini adalah satu syahadah, satu perakuan yang sangat agung, sangat besar daripada Ghazali al-Asr, Syekh Al-Buti, kepada Ghazali al-Asl, yakni Imam Ghazali sendiri. Dan perkara ini juga disebutkan oleh Syekhul Azhar yang sebelum yang lepas, Syekh Mustafa Al-Maraghi, disebut dalam sebuah buku. Dia kata kalau sebut nama-nama ulama ni, apa-apa je kita akan nampak satu bidang pengkhususan yang khas bagi ulama tu. Kalau sebut Ibnu Sina, sebut Farabi, falsafah. Kalau sebut Bukhari, Muslim, hadis, ilmu rijal, hifiz, sanad, memahami ilmu rijal dalam sanad. Tapi kalau kita sebut Imam Ghazali, kita bercakap pasal faqad tasha'abatin nawahi. Dia kata kita bercakap pasal orang, bukan seorang tapi orang yang ramai. Walam yakhturu bil bali rajulun wahid. Kita bukan bercakap pasal seorang lelaki, bal khatara bil bal rijalun muta'addidun. Ini kata Syekh Mustafa Al-Maraghi. Kalau kita cakap pasal Ghazali, kita bukan cakap pasal seorang, kita cakap pasal ramai orang yang terhimpun pada seorang manusia yang bernama Al-Ghazali. Dia lah usuli al-hadhiq, dia lah faqih al-hur, dia lah mutakallim ahli-sunnah wa jamaah, dia lah yang khabir dalam falsafah, dalam hal ihwal hati, dia lah yang melawan ahli falsafah dan lain-lain. Itulah Imam Ghazali. Dan mungkin orang kata, tapi Imam Ghazali ni dia tak pakar dalam ilmu hadis kan. Itu pengakuan yang disebut dan dibawa sendiri oleh Imam Ghazali. Dia kata bid'ati fil hadis muzjah. Ilmu aku dalam hadis ni sikit kan. Tapi sikit, kemahiran yang sikit itu bukanlah satu keaiban bagi Imam Ghazali, kerana dia pun ada satu deria hadis dalam keilmuan dia. Bayangkan orang yang telah sampai tahap yang tinggi dalam ilmu usul fiqh, dalam ilmu fiqh, dalam ilmu kalam, ilmu tasawuf dan lain-lain. Takkanlah ilmu hadis dia zero. Ilmu hadis dia ada, tapi tidaklah sehebat ulama-ulama yang lain. Dalilnya, kita boleh buka kitab Ihya, kita boleh buka bab pertama dalam kitab Ihya, kita boleh buka Kitabul Ilm yang first di hadapan tu. Imam Ghazali mulakan kitab beliau dengan ayat Quran. Ayat Quran. Lepas ayat Quran, Imam Ghazali bawa hadis-hadis yang sahih, muttafaq alaih. Dibawa hadis-hadis Bukhari, Muslim. Dibawa hadis yang sahih. Lepas dibawa hadis yang sahih, baru dibawa hadis yang kurang sahih. Ada hadis dhaif, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Lepas hadis dhaif tu, barulah dibawa hadis-hadis yang maudhu'. Barulah dibawa cerita-cerita, kisah-kisah. Nampak tak? Jadi Imam Ghazali dia ada deria untuk mengenal hadis itu. Dia memiliki kemahiran hadis itu, tetapi tidaklah sepakar ataupun tidaklah sehebat ulama-ulama hadis yang pakar dalam bidang hadis. Jadi kita tak boleh kata Imam Ghazali ni sifah dalam hadis, tetapi dia ada juga ilmu itu, tetapi tidaklah mendalam, dan kita tidak mengatakan itu satu keaiban bagi Imam Ghazali. Antara kitab yang sebelum Imam Ghazali lagi yang saya sebut sebentar tadi adalah kitab Al-Farq Bain Al-Firaq. Ini adalah kitab Farq Bain Al-Firaq oleh Abdul Qahir Al-Baghdadi.
Disebut dalam kitab dia ni tentang golongan batiniyah. Disebut dalam kitab dia tentang golongan batiniyah. Dan dia kata dalam kitab dia, "Ya'lamu as'adakumullah." Ketahuilah wahai pembaca, anna darar al-batiniyah ala firaqil muslimin a'zamu min dararil yahudi wan nasara wal majusi alaihim. Ketahuilah bahawasanya kemudaratan, kebahayaan golongan batiniyah ni kan, bahayanya mereka ni ke atas seluruh firak-firak Islam, seluruh sektor-sektor Islam, seluruh kelompok-kelompok Islam. Ancaman dia, bahaya golongan batiniyah ini a'zamu, lebih besar, lebih besarlah bahayanya itu, lebih besar min dararil yahudi wan nasara, lebih besar daripada kemudaratan Yahudi dan Nasrani. Kerana apa? Kerana golongan batiniyah ini mereka ibarat musuh dalam selimut. Mereka seperti golongan munafik. Depan kita Allah Muhammad, depan kita ucap syahadah, tetapi di sebalik perkataan-perkataan benar yang diungkapkan pada mulut mereka itu disematkan dengan perkara-perkara batil, dicucuk, selang-selangkan dengan akidah-akidah yang batil, dengan takwilan-takwilan yang batil, yang merosakkan syahadah kepada Allah dan syahadah kepada Nabi Muhammad. Rosak. Bahkan mungkin ini satu mubalaghah lagi, satu penyifatan yang agak keras oleh Abdul Qahir Al-Baghdadi, jadi kita kena tapis juga lah. Dan dia kata bal a'zamu min darari dajjal. Dia kata batiniyah ni lebih bahaya lagi daripada dajjal. Sebab apa? Sebab dia kata dajjal ni muncul pada akhir zaman kan. Jadi batiniyah ni kurun keempat dah ada, kurun ketiga, awal kurun ketiga dah ada, sampai sekarang pun masih ada golongan batiniyah ni. Lianna alladhina dhallu 'anid din bi da'watil batiniyah min waqti zuhuri da'watihim ila yawmina aktharu min alladhina yudilluna bid dajjal fi waqti zuhuri. Orang yang kena tipu dari zaman dulu sampai sekarang ni dengan batiniyah lebih banyak daripada orang yang kena tipu dengan dajjal. Ini dakwaan Abdul Qahir Baghdadi lah, dan ini menurut saya mubalaghah, dan dalam kitab dia pun banyak perkara-perkara yang perlu disemak kembali. Tapi ini satu kenyataan yang menunjukkan batiniyah ni adalah satu ancaman yang besar, satu ancaman yang besar kepada umat Islam. Dan dia kata fitnatul dajjal la tazidu muddatuha ala 40 yawman. Ujian atau fitnah dajjal ni 40 hari je, seperti dalam hadis. Wa fadaihul batiniyah akthar min adadir ramli wal qatar. Tetapi kebobrokan, kerosakan, kepunahan batiniyah ni lebih banyak daripada bilangan pasir dan air. Maknanya lebih teruk, lebih banyak fitnah yang kerosakan yang dibawa oleh kita. Mungkin kita tak boleh terima lah kenyataan Abdul Qahir Baghdadi ni, tetapi ini menunjukkan bahawasanya batiniyah itu bahaya, menunjukkan satu naratif daripada Abdul Qahir Baghdadi dan ulama-ulama ahli sunnah bahawasanya golongan batiniyah ni adalah satu ancaman yang sangat besar dan bahaya kepada umat Islam. Okay. Next. Dan ini pula adalah antara kitab moden lah, Al-Harakat Al-Batiniyah fil Alam Al-Islami, Qaiduha wa Hukm Al-Islami fiha. Siapa yang berminat untuk kaji lebih dalam tentang golongan batiniyah ni, boleh download kitab ni. Boleh kaji oleh Dr. Muhammad Ahmad Al-Khatib, seorang pengkaji dari Jordan. Dan mungkin kita boleh ambil faedah daripada kajian buku ini, walaupun kita mungkin tak bersetuju dengan dia punya nataij bahath, dengan dia punya resolusi ataupun dengan dia punya natijah kajian dia, tapi bahan-bahan yang dia bawa dalam ni, bahan-bahan yang dikemukakan, kajian-kajian, sumber-sumber yang dibawa dalam buku ni, insya-Allah bermanfaat untuk siapa yang berminat. Dan okey, kita sambung terus insya-Allah, tak lama. Dan ini adalah satu lukisan yang digambarkan oleh pelukisnya tentang peristiwa pembunuhan Nizamul Mulk, seorang wazir kerajaan Seljuk, dan sezaman dengan Imam Ghazali sendiri. Peristiwa ini menunjukkan dalam
satu permusafiran Nizamul Mulk dengan dia punya pegawai-pegawai khas dia, dengan ulama-ulama dia. Bila pergi berjalan, pergi bermusafir, Nizamul Mulk ni orang yang baik lah, kan? Orang yang menaja aliran Asy'ariyah, yang membuka madrasah Nizamiyah, yang mengarus perdanakan aliran Asy'ariyah dan mazhab Syafi'i di Baghdad, dan di tempat di bawah kuasa Nizamul Mulk. Jadi dia menaja madrasah Asy'ariyah dan fiqh mazhab Syafi'i. Dan Abu Ishaq Asy-Syirazi, Imam Al-Juwaini, Imam Ghazali mengajar dekat madrasah Nizamiyah ni. Okey. Jadi ini menggambarkan bahawanya ada seorang Batiniyah ni. Ini Batiniyah ni kan. Dia pakai sama macam kita, dia pakai serban, dan dia berlakon dia ni seorang yang sufi, seorang yang zahid, seorang yang zuhud. Dia berolok-olok, dia pakai baju koyak-koyak kan. Dia pergi dekat imam, dia pergi dekat pemerintah, konon nak tanya soalan, nak minta hajat. Jadi pemerintah ni raikanlah dia. Jadi bila dia datang dekat dengan Nizamul Mulk, dia bawa keluar pisau, dia cucuk, dia bunuh Nizamul Mulk. Ini nak kata bahayanya golongan Batiniyah ni kan. Kita jangan kata golongan apa ni yang berfahaman dengan Ibnu Taimiyah ni ekstremis, teroris. Tak semestinya kan. Teroris dengan ekstremis ni dia tak bermazhab kan. Mana-mana aliran pun boleh muncul kan. Ni aliran Batiniyah lebih dahsyat kan, daripada dulu. Mereka ada organisasi rahsia mereka. Jadi terorisme dengan ekstremisme ni bukan hanya khas pada Wahabi ke Ibnu Taimiyah ke, tak ada kan. Itu beberapa tokoh yang membawa aliran yang keras, yang membunuh, menumpahkan darah, berlaku dalam sejarah. Tetapi kita perlu iktiraf, terorisme itu bukan hanya pada sesuatu mazhab. Dia tidak mengenal mazhab, dia tidak mengenal agama kan. Dan ini satu bukti bagaimana aliran-aliran yang selain daripada itu juga, yang mendakwa memahami ilmu rahsia, ilmu kebatinan, mereka juga buat benda-benda macam ni. Bahkan lebih teruk lagi, mengancam kerajaan, membunuh ulama-ulama. Dan Syekh Al-Qardawi menyebutkan dalam kitabnya tadi, yang saya tunjukkan tadi, Syekh Al-Qardawi kata, kitab Fadaih Batiniyah yang dikarang oleh Al-Ghazali ni menunjukkan bahawasanya Imam Ghazali ni bersifat sangat berani. Sebab dia tahu zaman dia ni golongan Batiniyah membunuh orang, membunuh ulama, membunuh umara kan. Tetapi Imam Ghazali tetap bangkit, tetap melawan mereka dengan tegas, mengarang kitab Fadaih Batiniyah, tak takut. Kalau orang nak bunuh ke apa, tak takut. Inilah sifat para ulama, bercakap yang benar, bercakap yang hak, untuk melawan perkara-perkara yang batil, lebih-lebih lagi perkara yang menyentuh usul akidah, perkara-perkara yang membatalkan syahadah kita, yang banyak dibawa oleh golongan Batiniyah. Dan Batiniyah ni bukan hanya khas kepada Sufi Batini kan. Sekarang kita sebut Sufi Batini. Dia lebih luas daripada tu. Tetapi sifat-sifat Batiniyah yang ekstrim itu, sifat-sifat Batiniyah yang membawa kepada kekufuran itu, ada pada sebahagian Jahalatul Mutasawwifah. Ini istilah yang digunakan oleh Imam Qurtubi dalam tafsir beliau, Imam Ar-Razi dalam tafsir beliau sebut. Boleh cari perkataan Batiniyah dalam kitab tu, keluar Jahalatul Mutasawwifah wal Batiniyah, digandingkan perkataan Sufi jahil dengan Batiniyah. Jadi betul bila kita sebut Sufi Batini betul. Ada orang kata Imam Ghazali karang Fadihat ni untuk Ismailiyah, bukan untuk Sufi kan. Kita pergi ambil Fadihat, kita pergi serang Sufi, tak kena. Sebenarnya kena. Memang ulama menggandingkan Batiniyah dengan Jahalatul Mutasawwifah kerana asas mereka sama. Kerana apa yang mereka bawa itu, banyak isi-isi yang mereka bawa itu adalah perkara yang serupa dan sama. Okay, next. Dan ini adalah satu petikan. Ini dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kita nak jelaskan sekarang siapakah itu Batiniyah.
Siapakah itu batiniyah? Jadi Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab Ihya, Imam Ghazali sebut satu hadis. Hadis ni sahih dalam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalb. Malaikat tidak masuk dalam rumah yang ada anjing. So dekat sini disebut rumah, bait, dan disebut kalb, disebut anjing. Okey. Wal qalbu baitun huwa manzilul malaikah. Jadi Imam Ghazali kata hati itu adalah rumah. Rumah kepada malaikat, kan? Hati itu adalah rumah. Rumah malaikat masuk. Malaikat datang masuk dalam hati kita, turunkan perkara-perkara yang ilham dalam hati kita, kan. Tapi kalau dalam hati kita itu penuh dengan sifat-sifat radiah, sifat-sifat mazmumah, seperti ghadab, marah, syahwat, hasad dengki, hiqid wal hasad, sombong, kibir, ujub, dan adik-beradik dia semua ni, kan. Kalau perkara-perkara ni ada dalam hati seseorang, maka segala sifat-sifat buruk ni adalah anjing. Ini kata Imam Ghazali. Segala sifat-sifat buruk dalam hati itu, itulah dia anjing. Hati itu rumah, dan sifat-sifat buruk itu adalah kalb, kilab, adalah anjing. Okay. Fa'anna tadkhuluhul malaikah. Jadi kalau hati kita itu penuh dengan anjing, jadi macam mana malaikat nak masuk? Sedangkan malaikat tu nak sampaikan ilmu. Sedangkan malaikat kalau nak turun wahyu kepada Nabi Muhammad SAW pun, kalau ada najis, kalau ada anjing dalam rumah Nabi SAW, malaikat tak masuk, kan? Malaikat tak masuk. Apatah lagi manusia yang bukan Nabi macam kita ni, kan? Kalau ada anjing dalam rumah, apatah lagi mesti malaikat tak masuk. Jadi Imam Ghazali kata, demikianlah hati. Kalau hati kita penuh dengan anjing-anjing nafsu, anjing-anjing hasad, kibir, ta'ajub, ujub, takabur, malaikat tak masuk dalam hati kita. Innama tatawallah al-malaikah al-mawkuluna biha wa hum al-muqaddasun al-mutahharun al-mubarra'un an sifatil mazmumat. Jadi malaikat ni masuk pada hati yang bersih-bersih aja. Fala yulahizuna illa tayyiban wa la yu'ammiruna bima indahum min khazain rahmatillah illa tayyiban tahira. Jadi malaikat ni tak masuk melainkan hati yang baik, hati yang bersih. Sebab hati itu rumah bagi malaikat, kan? Jadi kalau hati itu penuh dengan sifat-sifat mazmumah, malaikat tak masuk. Okey, ini Imam Ghazali baca hadis ni, la tadkhulul malaikah, malaikat tidak masuk rumah yang ada anjing. Dan Imam Ghazali pergi tafsirkan hadis ni dengan kata hati itu adalah rumah, kan? Dan malaikat takkan masuk ke dalam rumah yang ada anjing. Anjing itu sifat-sifat mazmumah. Adakah ini jadi kalau Imam Ghazali buat macam ni juga, kan? Imam Ghazali batini juga lah, kan? Nabi kata malaikat tak masuk rumah ada anjing. Imam Ghazali kata rumah ni hati. Imam Ghazali kata anjing tu sifat-sifat mazmumah. Ini dah macam batiniah lah ni, kan? Imam Ghazali karang fadaih tu untuk diri dia sendiri ke? Imam Ghazali jawab terus, kan? Imam Ghazali kata walastu aqul, aku tak kata al-muradu bi lafzil bait huwal qalb. Aku tak kata bait dalam hadis tu maksud dia hati. Tak, aku tak cakap macam tu. Wabil kalbi wal ghadab was sifatul madhmumah. Aku tak kata kalb, perkataan anjing dalam hadis ni, aku tak kata kalb tu maksud dia sifat-sifat mazmumah. Bukan. Walakinni aqul huwa tanbihun alaih. Apa yang aku sebut ni, bahawasanya hati itu rumah dan malaikat takkan masuk hati yang ada anjing, ada sifat-sifat mazmumah, ini hanyalah tanbih. Ini hanyalah isyari. Ini hanyalah tanbihun alaih. Aku tak kata itulah tafsiran hadis. Tidak. Itu hanyalah tanbih. Hanyalah satu point yang kita faham, ambil daripada hadis tu. Hanya satu tanbih, tanpa menafikan maksud sebenar hadis ni. Imam Ghazali ambil isyarat daripada hadis ni, mengatakan bahawasanya hati manusia itu adalah rumah, dan malaikat takkan masuk rumah, iaitu takkan masuk hati yang penuh dengan sifat-sifat mazmumah. Ini hanyalah satu isyarat
kepada hadis tadi, bukan tafsiran. Hanya isyarat daripada hadis tanpa menafikan maksud sebenar hadis ni. Imam Ghazali tak nafikan maksud hadis ni. Maksud hadis ni sabit, ditetapkan oleh Imam Ghazali. Wa farqu baina ta'bir az-zawahiri ila al-bawatini wa baina at-tanbih lil bawatini min dhikri az-zawahiri ma' taqrir az-zawahir. Ada beza antara dua benda ni, kata Imam Ghazali. Ada beza di antara ta'bir az-zawahiri ila al-bawatin, ini satu. Ta'bir az-zawahir ila al-bawatin. Ada beza antara ta'bir az-zawahiri ila al-bawatin, satu. Dan ada beza antara tanbihu lil bawatini min dhikri az-zawahiri. Ada beza. Yang pertama ni ta'bir az-zawahiri ila al-bawatin. Teks-teks agama yang zahir ditwist makna dia hanya kepada makna batin. Ini batiniah lah, kan? Makna zahir tak ada, kan? Makna zahir tu dimatikan terus. Api neraka, azab, dia kata sedap, lazat pula, kan? Syaitan tu dilaknat, syaitan tu Habibullah, kekasih Allah. Itu twist, kan? Itu twist. Muhammad tu hamba, tak, Muhammad tu Allah. Itu twist. Itu batini, kan? Beza antara batini dengan yang aku buat ni, apa yang aku buat ni apa? At-tanbihu lil bawatin min dhikri zawahir. Aku sebut zawahir, aku terima zawahir, tapi aku hanya tanbihun, aku hanya tanbih lil bawatin. Aku hanya ambil isyarat, hanya ambil tanbih kepada batin, kepada qalb. Qalb ni adalah hati, dan kilab itu adalah sifat-sifat mazmumah. Ini beza antara aku dengan batiniyah, kata Imam Ghazali. Fafariqul batiniyati bihadhihi daqiqah. Maka perbezaan dengan batiniyah inilah dah. Orang yang pegang dengan batiniyah, zahir tu memang tolak terus. Yang betulnya makna batin yang dapat daripada guru, kan? Tak dapat daripada talaki, tak dapat dari kitab, dari kertas, tak dapat daripada guru. Kena bersila lutut bertemu lutut baru dapat ilmu dari hati ke hati, kan? Kalau baca kitab tak dapat ilmu, kan? Itu batiniyah. Tapi kalau Ahlussunnah wal Jamaah, kalau Islam yang betul, baca yang zahir, tapi daripada zahir tu kita faham sesuatu dan kita beri tanbih isyari. Itulah dia tanbih ataupun tafsir isyari yang diterima. Dan tafsir isyari ni bukan tafsir pun, isyari, hanya isyari, difahami oleh seseorang, dan dia tidak nisbahkan itu sebagai tafsir kepada ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Fa inna hadhihi tariqul i'tibar wa huwa maslakul ulama'i wal abrar. Yang kedua ni, tanbihul lil bawatin min dhikri zawahir, inilah jalanan para ulama yang abrar. Bukan ulama batiniyah. Kalau ulama batiniyah sebut zahir, makna zahir tu pangkah terus, pergi batin je. Itu batiniyah lah, kan? Sebut guna ayat Quran semua out. Safa Marwah, Safa tu Muhammad, Marwah tu Ali, kan? Sa'i Safa Marwah tak ada pun, tak buat pun, batiniyah lah, kan? Zakat ni adalah, zakat ni bukan kita bayar duit tu, bukan keluarkan harta kita. Dia nafikan zahir. Zakat adalah kita menyebarkan ilmu-ilmu rahsia ini. Jadi makna zahir tu dinafikan, dia pergi kepada makna batin. Jadi itulah maksud golongan batiniyah. Tengok lagi surat seterusnya. Imam Ghazali sebut dekat sini, kan, beza antara takwilan Ahlussunnah wal Jamaah dengan takwilan batiniyah. Ahlussunnah wal Jamaah takwil ada kaedah. Dan Imam Ghazali ada karang kitab nama dia Qanunut Ta'wil, kalau tak silap saya, Qanunut Ta'wil. Di takwil ni ada qanun, bukan semua perkataan takwil, kan? Ada perkara yang perlu kita pergi kepada takwil kerana untuk menyelaraskan dua perkara yang qat'i, kan? Untuk supaya tidak ada perkara yang bercanggah. Dan Ibn Taymiyah ni ada karang kitab yang berjudul Dar'ut Ta'arud, mengelakkan berlakunya percanggahan antara sahihul ma'qul wa sarihul ma'qul wa sahih manqul, kan? Jadi benda yang sahih daripada nakal tidak akan bercanggah dengan sarih daripada akal. Benda yang qat'i dengan qat'i tidak akan bercanggahan.
Tapi sekiranya ada perkara yang diriwayatkan dalam hadis atau Quran yang tampak seolah-olah bercanggahan dengan perkara qat'i, maka ketika itulah perlu takwil. Pada waktu-waktu tertentu, keadaan-keadaan tertentu sahaja perlu takwil. Bukannya setiap ayat tu nak takwil. Itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Kada bil batiniyah fi ta'wilan. Kami bukan macam batiniyah, semua takwil. Fa hadha aidan haramun wa dararuhu azim. Dan perbuatan batiniyah ni haram dan mudaratnya besar. Fa innal alfaza idza surifat an muqtada zawahiriha bighairi i'tisamin fihi binaql an sahibi syara' min ghairi darurah ila akhiri. Maksudnya Imam Ghazali nak kata al aslu fil kalam al haqiqah. Asal pada kalam itu haqiqah. Tuhan kata syurga neraka, maknanya adalah syurga neraka. Tak ada perkara lain yang perlu yang memerlukan kita untuk mentakwilkan syurga itu adalah syurga makrifat, kan. Neraka tak ada. Neraka ni adalah bila kita tak kenal Tuhan, itulah neraka. Bukan syurga neraka yang kita faham tu. Nampak? Nafi zahir, takwil makna jauh. Itulah batiniyah. Okay? Dan Imam Ghazali sebut satu contoh, kan. Wa hadha aidan min al-bid'ah sya'i'ah. Ini bid'ah batiniyah lah. Ini dalam kitab Ihya Ulumuddin juga. Wa bi hadha at-tariq, yani takwil kok dia ni. Takwil semua yang boleh takwil, nak takwil je, kan. Inilah wa bi hadha at-tariq tawassal al-batiniyah ila hadmi jami' syariah. Mereka ni menghancurkan syariat. Kerana tak ada qanun, tak ada kaedah, kan. Apa je yang mereka jumpa ayat Quran, ayat hadis, semua boleh pusing. Solat bukan solat tunggang-tunggeng tu. Nampak? Solat ni maksudnya kita makrifat, contoh, kan. Bi ta'wili zahiriha wa tanziliha ala ra'yihim. Takwil yang zahir tu, tolak yang zahir tu, dan pusingkan maksud Quran hadis kepada ra'yihim, kepada pendapat mereka. Kama hakainahu min madhahibihim fi kitab al-mustazhir al-musannaf fi radd al-batiniyah. Jadi Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya bahawa dia dah tulis sebuah kitab nama dia Al-Mustazhir. Mustazhir ni lah kitab Fadaih Al-Batiniyah. Nama lain bagi kitab Fadaih Al-Batiniyah adalah Al-Mustazhir ataupun Al-Mustazhiri ataupun Al-Mustazhiri. Wa mithalu ta'wil, contohnya Imam Ghazali buat lagi. Wa mithalu ta'wil ahli at-tammat, antara contoh takwilan-takwilan batiniyah ni, golongan perosak ni, qawlu ba'dihim fi ta'wil qawli ta'ala. Mereka ambil ayat Quran, mereka takwil. Apa kata mereka? Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Mereka ambil ayat Quran ni, surah Taha. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Apa mereka kata? Fir'aun ni maksudnya hati. Ila qalbihi wa huwa al-muradu bi fir'aun. Fir'aun ni maksudnya hati. Jadi bila baca yang idhhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah kepada hati aku ini, kerana hati aku ini telah menjadi taghut, telah menjadi zalim, telah menjadi jahat. Wa huwa taghi ala kulli insan. Hati inilah yang merosakkan manusia. Jadi Fir'aun ni bukan Fir'aun yang kita faham tu. Nampak? Dia nafikan makna zahir. Fir'aun ni bukan Fir'aun orang ke raja, bukan. Fir'aun ni hati kita. Itu batiniyah. Sebab menafikan zahir, kemudian hanya mengisbatkan makna batin. Wa fi qaulillahi ta'ala wa an alqi asaq. Kepada Nabi Musa, dan lemparkanlah tongkat kamu. Tuhan arahkan kepada Nabi Musa untuk lemparkan tongkat. Jadi apa maksud tongkat ni? Ai ma yatawakkau alaihi wa ya'tamiduhu mimma siwallah. Maksudnya buanglah apa saja yang kamu pegang selain Allah. Nampak takwilan nampak cantik, kan? Tapi sebenarnya ini adalah antara bentuk takwilan golongan batiniyah. Maksud lempar tongkat ni bukan tongkat yang kita faham, bukan tongkat yang pegang kat tangan tu, bukan. Maksudnya buanglah selain Allah dalam hati kamu. Kita kalau jahil, kan, kita dengar masya-Allah hebatnya ulama ni faham, kan. Padahal itulah tafsiran batiniyah, bukan tafsiran ulama ahli sunnah atau ulama tasawuf yang sejati, tapi tafsiran golongan batiniyah. Contoh lain, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ini juga dalam Ihya. Nabi kata bersahurlah, kan? Bersahurlah, sesungguhnya pada waktu sahur tu ada keberkatan. Bersahurlah,
Kerana pada sahur itu ada keberkatan. Dia kata tasaharu ni maksud istighfar, bukan makan sahur. Nampak nafi kan maksud tasaharu, makan sahur. Makan sahur lah maksud dia. Mereka telah mentahrifkan Quran daripada awalnya sehingga akhirnya dengan kaedah ini. Mereka boleh menggunakan kaedah ini, takwil semua benda ni daripada awal Quran sehingga akhir Quran. Boleh. Memang boleh. Memang kita dah nampak. Dan sebelum ni pun kita dah tunjuk bagaimana neraka yang azab alim jadi azab yang sedap kan. Bagaimana Muhammad itu hamba Allah, jadi Muhammad itu Allah, insanul kamil kan. Muhammad itu pula jadi Allah. Boleh konar, boleh pusing terbalik kan. Apa ni? Allah qul wallahu Allahus samad. Muhammad itulah as-samad, as-sayyid. Lam yalid wa lam yulad. Muhammad itulah yang tidak diberanakkan seperti dia. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun seperti Muhammad. Boleh kan? Boleh kita takwil suratul Ikhlas, surah yang muhkam pun ditakwil ikut suka hati mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ini takwilan-takwilan ni kata Imam Ghazali yu'lam butlanuha qat'an. Kita dapat tahu, kita dapat detect kebatilannya secara qat'i, jelas secara qat'i. Seperti ayat tadi, katanzili fir'aun ala qalb kan, idhab ila fir'aun tu hati. Tak betul. Fa inna fir'aun syakhsun mahsus. Fir'aun ni orang, manusia, hidup zaman dulu, berhadapan dengan Nabi Musa. Nabi Musa dakwah dia orang yang wujud, diceritakan dalam Quran, diceritakan secara mutawatir. Maknanya orang tu ada. Seperti Abi Jahal, Abi Lahab, ini semua orang ni ada. Ada individu yang bernama Abu Jahal dan Abu Lahab. Takkan Abu Jahal kita nak takwil pula kan. Tabat yada Abi Lahab, apa ni, surah Tabat yada tu, Abi Lahab ni maksud dia hati. Itu memang merosakkan agama. Sebab ada orang takwil kan? Dia takwil Abi Lahab dengan Abi Jahal ni kepada min jinsi syayatin. Ni maksudnya syaitan-syaitan. Itu bahaya juga kan. Jadi kita kena jaga kefahaman kita kepada teks Quran dan hadis, dan tidak mentakwil tanpa kaedah. Takwil pada tempat yang dibenarkan, dan pada tempat selain daripada itu kita ambil al-aslu fil kalam al-haqiqah. Dan takwilan batiniyah inilah yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW. Man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang mentakwil Al-Quran, siapa yang mentakwil Al-Quran dengan pendapatnya, maka siap sedialah kepada dia satu tempat dalam syurga. Siap sedialah kamu untuk masuk dalam api neraka. Siap sedialah untuk masuk dalam api neraka, tempah kerusi dalam api neraka, kerana kamu telah mengambil Quran dan hadis itu sebagai tunggangan kamu untuk sampai kepada apa yang kamu nak. Bukannya kamu baca Quran dan kamu faham Quran dan hadis itu daripada bahasa Arab. Kamu baca Quran, kamu tengok bahasa Arab, belajar kaedah bahasa Arab, dan kamu faham Quran daripada bahasa itu. Bukan. Kamu dah ada idea kamu sendiri, apa yang kamu nak dalam otak kamu. Kamu pergi ambil Quran, kamu pergi ambil hadis, kamu pergi pusing Quran hadis itu menurut kehendak kamu. Inilah maksud golongan yang mentafsirkan Al-Quran dengan pendapat dia. Mereka ambil Quran, mereka ambil hadis Nabi SAW, mereka tarik Quran tu pergi kepada kehendak hati dia, bukannya kehendak hati dia pergi kepada Quran Al-Karim. Ini maksud golongan yang menempah tempat duduk dalam api neraka. Wali'azubillah min dhalik. Next. Ini mukadimah kitab Fadaih Al-Batiniyah. Dalam mukadimah ni Imam Ghazali sebut, dekat sini Imam Ghazali sebut tentang golongan Batiniyah ni. Setelah dia memuji Allah, memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah dia memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, dan dalam bara'atul istihlal dia disebut rughman bi anfil kafaratil batiniyah. Celakalah golongan kafir daripada batiniyah. Jadi Imam Ghazali menyifatkan golongan batiniyah ini sebagai kafarah, dan golongan kafir. Tapi kalau kita telusuri kitab Fadaih Batiniyah ni secara lebih mendalam, Imam Ghazali tidak takfir secara total lah. Imam Ghazali sebut, siapa yang menyanggahi maklum minad din bidarurah, siapa yang menyanggahi makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
dua tonggak utama, dua syahadah besar dalam agama kita ini. Rukun Islam yang pertama itu, kalau batiniyah, idea-idea, ideologi yang dibawa oleh batiniyah itu menyanggahi syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan maklum minad din bidarurah ni, perkara-perkara yang perlu diketahui secara daruri, maka mereka itu kafir, tidak ada keraguan lagi baginya. Tapi kalau golongan yang hanya menambah-nambah bid'ah, atau golongan-golongan yang tidak menafikan makna syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, golongan yang menambah bid'ah tanpa mereka mentakzibkan Al-Quran, maka kata Imam Ghazali, mereka itu adalah golongan yang kita tadlilkan mereka, tabdi'kan mereka, tafsikkan mereka, kita sesatkan mereka, kita lawan mereka, kita bid'ahkan mereka, tapi kita tidak kafirkan mereka. Jadi Imam Ghazali dalam kitab ini masih lagi sebut secara teliti siapa yang perlu kita kafirkan, siapa yang kita hanya bid'ahkan sahaja. Dan Imam Ghazali adalah empunya makalah yang masyhur yang selalu kita dengar, kita kena elakkan yang bagi, apa kata Imam Ghazali, maksud dia kita sepatutnya kita menjauhi budaya takfir ni, ma'amkan. Sejauh mana yang kita boleh jauhi, kita jauhi. Tapi bukan maksud tak boleh kafir langsung. Yang kafir kita kata kafir, tapi yang tak jelas ataupun yang bukan kafir, yang kita tak tahu dia kafir ke bukan, kita jangan kafirkan dia, kerana salah mentakfirkan seseorang itu lebih baik daripada mengislamkan orang itu. Itu ibarat Imam Ghazali. Imam Ghazali orang yang berhati-hati dan ada kaedah yang jelas dalam takfir. Tapi dalam mukadimah ini disebut kafaratul batiniyah, kerana ghalib sifat-sifat batiniyah ini adalah sifat-sifat golongan kufar, sifat-sifat golongan munafik yang menyimpan, yang menyorokkan kekufuran dalam hati dan jiwa mereka, tetapi menyerlahkan di luar mereka keislaman. Nampak Islam, nampak baik kan, tapi dalam hati mereka, mereka selit-selitkan perkara-perkara yang menyalahi agama. Ankaru ayaja'alallahu baina ahli al-haqq ikhtilafan. Mereka ni, golongan batiniyah ni, mereka mengingkari bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan khilaf, beza pendapat antara ahli al-haqq. Sebab mereka ada imam maksum, mereka ada guru roh mereka, boleh direct talaki dengan guru mereka. Jadi tak salah, mereka ni saja yang betul. Mereka yang faham makna batin daripada guru ni saja betul, kan? Orang awam, hatta nabi-nabi, hatta wali-wali yang biasa-biasa ni, mereka ni tak sampai maqam lagi, kan? Tapi kita yang dah jumpa dengan imam maksum, yang jumpa dengan imam ghaib, dengan wali rahsia alam lain ni, kita lah ahli batin, kita lah ahli haq. Orang lain ni semua ahli batin. Ini golongan batiniyah. Dia punya ciri-ciri ekstrim tu ada dekat situ. Ciri-ciri memandang rendah orang Islam, mengkafirkan orang lain kecuali diri mereka sendiri. Jadi Imam Ghazali sebut, syukran lillahi alladhi wafaqna lil-i'tirafi bidinihi i'lanan wa israra. Ini sifat yang sepatutnya kita ada. Kita berpegang dengan agama ini i'lanan wa israra, zahir dan batin. Zahir dan batin kita berpegang dengan agama. Kita bukan hanya berpegang pada aspek sir saja, aspek batin saja. Aspek luar tak penting, kan? Tuhan tak tengok luar, Tuhan tengok dalam je, kan? Yang kita kena pandang agama ni pada dua-dua aspek, luar dan dalam, i'lanan wa israra. Wa saddadana lil qiyadi li hukmihi izharan wa idmara. Ini bara'atul ihtilal yang sangat cantik. Imam Ghazali sebut dekat mukadimah kitab dia ni, menunjukkan bahawasanya sifat-sifat yang sepatutnya kita miliki adalah kita menyelarikan, mengkonsistenkan antara zahir dan batin. Tidak ada percanggahan pun. Macam buah, kan? Buah durian, buah pisang, kan? Buah durian luar dia berduri, dalam dia ada buah durian. Memanglah, kan? Berselari, tidak percanggahan. Luar ada duri, dalam ada buah, kan? Tanpa duri dekat luar tu, tak adalah buah kat dalam tu. Adapun batiniyah ni, durian mereka ni pelik, kan? Dia nak buah durian je, luar tu tak ada. Itu sangat pelik lah, dan takkan berlaku lah, kan? Dan apa yang dimakan tu pun bukan durian lah, jadi benda lain lah. Walam yaj'alna, terima kasih, syukur kepada Allah kerana tidak menjadikan kita min dhulalil batiniyah. Ini pun kita bersyukur. Kita pun ulang doa yang disebutkan oleh Imam Ghazali ni. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala
kerana tidak menjadikan kita ni dalam kalangan golongan-golongan batiniyah yang sesat. Alhamdulillah. Kita ucapkan alhamdulillah kerana kita tidak menjadi seperti golongan batiniyah. Alladzina yuzhiruna bil lisani iqrara. Mulut cakap sesuatu benda. Wa yudmiruna fil janani tamadiyan wa israra. Dalam hati benda lain. Luar cakap lain, hati simpan benda lain. Wa yahmiluna minadh dhunubi awqara. Tetapi mereka menanggung dosa-dosa yang sangat banyak. Wa yu'linuna fid dini taqwa wa waqara. Mereka mengiklankan dekat luar taqwa, wara, rendah diri. Tetapi mereka simpan dalam diri mereka ini mazalim wa auzara. Mereka simpankan kerosakan, kegelapan, dosa-dosa yang banyak dalam hati mereka. Sangat bercanggah zahir dan batin mereka. Walau khatabahum du'atul haqqi lailan wa nahara lam yazidhum du'ahum illa firara. Kalau orang yang penyeru kebenaran, mengajak golongan batiniyah ini balik kepada kebenaran, mereka hanya akan lari lebih jauh lagi daripada kebenaran itu. Inilah dia sifat-sifat golongan batiniyah. Sombong, istakbaru istikbara. Dan Imam Ghazali doa, dan kita aminkan doa ni. Kata Imam Ghazali, fanas'alullaha an la yada'a ala wajhil ardi minhum dayyara. Aku berdoa, kata Imam Ghazali, agar Allah Subhanahu wa taala menghapuskan mereka ini, walau agar tidak ada walau seorang pun atas muka bumi golongan batiniyah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dengan berkat usaha kita semua, insya-Allah, dengan banteras yang kita buat, walaupun dengan satu posting di Facebook, walaupun dengan satu ayat, walaupun dengan satu report yang kita buat untuk menyanggah golongan-golongan sesat ni, itu semua adalah usaha yang akan diberikan jalan yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Ghazali sebut lagi, kita cepat-cepat sikit. Okay. Imam Ghazali sebut lagi dalam kitab beliau ni, Muqaddimah Fadhaih Batiniyah ni. Imam Ghazali sebut golongan batiniyah ni wansilaluhum an rabqatil Islam. Mereka ni telah keluar daripada Islam. Ini sifat Imam Ghazali sebut tadi. Dan kita dah sebut sebentar tadi bahawa dalam kitab ini Imam Ghazali tidak mengkafirkan mereka secara mutlak. Imam Ghazali tafsilkan lagi manakah antara kata-kata mereka itu yang kafir dan manakah dalam kalangan mereka itu yang hanya disesatkan, dibid'ahkan dan tidak dikafirkan. Dan kitab ini Imam Ghazali karang setelah mendapat perintah daripada Al-Mustazhir, pemerintah pada waktu itu, Al-Awamir Syarifah Al-Muqaddasah An-Nabawiyah Al-Mustazhiriyah. Jadi perkataan An-Nabawiyah ni maksudnya pemerintah pada waktu itu ambil maqam Nabi lah. Dia ambil kedudukan Nabi sebagai pemerintah pada waktu itu. Jadi mana-mana tempat yang kita nampak dalam kitab ni disebut Nabawi Asy-Syarif kan. Ini adalah gelaran bagi pemerintah lah, Nabawi. Selain daripada pemerintah, gelaran An-Nabawi juga digunakan oleh ulama silam untuk menyebutkan tentang seorang Ahlul Bait, An-Nabawi. Sekarang kita sebut Sayyid kan. Sayyid ataupun gelaran-gelaran yang lain, tapi gelaran yang disebutkan dulu adalah An-Nabawi. Jadi kitab ini Imam Ghazali sebut adalah untuk membongkar kerosakan yang mereka bawa. Jadi aku memenuhi permintaan pemerintah untuk mengarang kitab Fadhaih Al-Batiniyah ini untuk merungkai permasalahan dan kedurjanaan golongan batiniyah. Dan Imam Ghazali sebut kan, aku sahut seruan pemerintah dan aku bawakan dengan hujah-hujah dan burhan agar manusia ini bangkit daripada hadidhiz zan wal hisban ila yafa'il qat'i wal istiqan, supaya manusia dapat ilmu yang yakin, apa yang benar, apa yang salah, boleh bezakan antara apa yang betul dan apa yang salah.
Okay, kita tengok lagi apa yang Imam Ghazali sebut. Imam Ghazali sebut dalam kitab dia ni, dan dalam Munqidh Minan Dhalal pun Imam Ghazali sebut kan. Bila aku kaji pasal batiniyah ni, aku kaji sedalam-dalamnya. Dalam. Sampai orang kata, engkau ni nak sebar batiniyah ke Ghazali kan? Sangat banyak dah ni syubhat ni. Sampai orang tegur Imam Ghazali. Lalu Imam Ghazali kata, perkara yang sama pernah berlaku kepada Imam Ahmad dan Haris Al-Muhasibi. Haris Muhasibi pernah mengumpulkan syubhat yang banyak sebelum dia jawab. Lalu Imam Ahmad kata, kalau syubhat ni sampai dulu kepada orang awam, bukankah itu lebih bahaya? Jadi Imam Ghazali pun seperti itu. Dia kumpulkan syubhat yang sangat banyak, seolah-olah dia itu sendiri batini. Dia faham betul-betul asas-asas, usul-usul pemikiran golongan batiniyah ni. Lalu dia jawab pemikiran golongan sesat batiniyah ni. Jadi Imam Ghazali sebut mereka ni ambil batiniyah ni, ambil agama mereka ni daripada hawa nafsu, dan ambil daripada falasifah dan hukama. Memang campur gaul. Falasifah dan hukama. Ambil daripada sanawiyah wal falasifah. Ambil daripada golongan dualism. Ambil daripada aliran falsafah. Ambil campur-campur agama mereka ni kan? Seperti satu konspirasi pula. Nanti kita tengok pada fasal yang mendatang apa perkataan Imam Ghazali tentang punca kemunculan golongan ni. Lalu Imam Ghazali jawab, kenapa aku kumpulkan kebatilan ini sebelum aku menjawab kan? Seolah-olah aku ni yang jadi batini kan? Kenapa? Imam Ghazali kata, wa fi mithli dhalika unshid, kerana aku hanya memenuhi ataupun aku hanya buat seperti apa yang disebutkan dalam syair ini. Araftu syarra la li syarri lakin li tawaqqihi wa man la ya'rif syarra minan nasi yaqa' fihi. Aku mengenal keburukan bukan kerana keburukan itu sendiri kan? Aku tahu keburukan itu bukan untuk aku buat keburukan itu, lakin li tawaqqihi, tetapi untuk aku mencegah, menjauhinya. Wa man la ya'rif syarra, dan sesiapa yang tidak mengenali keburukan, kejahatan, minan nasi yaqa' fi, siapa yang tak tahu apa yang buruk, apa yang salah tu, yaqa' fi, dia akan jatuh kepada kejahatan tersebut. Jadi bila kita nak bangkitkan ilmu, bangkitkan yang hak, bangkitkan kebenaran, kita juga harus tahu apakah itu yang batil. Kerana menyanggah yang batil itu adalah sebahagian daripada menegakkan yang hak. Kalau kita nak menegakkan hak tanpa kita merobohkan yang batil, itu sebenarnya adalah hak yang tidak sempurna. Kerana hak yang didirikan, hak yang ditegakkan, mestilah hak yang kebenaran yang ditegakkan setelah dirobohkan kebatilan itu. Barulah kita boleh bina bangunan baru. Setelah roboh bangunan batil, barulah kita boleh bina bangunan yang hak pada tapak yang asal itu, pada tapak kebatilan itu. Lalu ini dalam bab pertama, Imam Ghazali sebut manhaj dia. Manhaj yang dibawa dalam buku ni. Jadi dia kata ada 3 perkara yang perlu diambil berat. Satu makna, yang kedua lafaz, yang ketiga maksad, tujuan. Jadi makna ni sama ada nak panjang sangat, akan jadi terlalu mendalam dan orang pun mual, boring nak baca kan. Ataupun aku hanya buat ringkas-ringkas kan? Ataupun aku sederhana kan? Lafaz juga begitu. Adakah aku perlu itnab, antara itnab wa ishab, panjang, berjela, pusing sana sini, ataupun ikhtisar wa ijaz, ataupun ringkas dan padat kan? Jadi Imam Ghazali pada kedua-dua keadaan ini, Imam Ghazali memilih al-iqtisad. Kata Imam Ghazali, wa qasdu kilai tarafail umuri dhamimu. Kalau kita ambil yang terlampau panjang, tak bagus. Terlampau pendek pun tak bagus. Jadi kita ambil yang jalan tengah, kata Imam Ghazali. Tak terlampau panjang, tak terlampau pendek. Begitu juga dengan maksad, dengan tujuan. Dengan matlamat ditulis buku ni, tidak juga fokus kepada yang panjang-panjang sangat kan? Nanti orang boring nak baca. Mungkin tujuan untuk faham, tapi bila baca jadi semakin tak faham, semakin pening kan. Jadi kita fokus hanya kepada isu-isu penting, kepada usul-usul golongan batiniyah ini, supaya kita dapat faham isi utama mazhab mereka ini. Itulah maksud dalam bab ini. Itu saja. Dan Imam Ghazali sebut dalam bab yang seterusnya, kenapa batiniyah ni nama dia batiniyah kan?
Kenapa Qaramitah ni nama dia Qaramitah kan? Kenapa Al-Hurramiyah? Ada banyak gelaran Batiniyah ni. Kenapa Ismailiyah ni nama dia Ismailiyah? Banyak tapi saya sebut dua je lah kat sini. Yang pertama, kenapa Batiniyah tu nama dia Batiniyah? Kita dah jelaskan tadi. Kerana golongan ni mereka mengatakan bahawasanya agama ni ada zahir dan ada batin. Agama ni ada zahir, agama ni ada batin. Dan bahagian batin inilah yang betul. Bahagian batin inilah yang utama. Adapun bahagian zahir ini sebenarnya tak penting pun. Bahagian zahir ni bukanlah isi utama, bukanlah tempat yang kita utamakan dalam agama ni, tetapi hanya yang batin itu yang utama. Sebab itulah mereka ni dinamakan Batiniyah, kerana mereka mementingkan aspek batin daripada aspek zahir, bahkan menafikan aspek zahir, memusingkan maksud zahir, hanya menentukan makna yang batin. Dan makna batin ni hanya dapat daripada syekh-syekh mereka, hanya dapat daripada imam-imam mereka, hanya dapat daripada imam maksum. Dan mereka akan kata, kamu tak belajar benda ni daripada guru, cuba talaki kan? Cuba sohbah dengan guru mursyid, baru kamu faham. Lebih kurang lah lebih kurang itulah isi-isi yang mereka bawa. Sama dengan banyak yang kita dengar hari ni, bila kita bangkitkan isu-isu kesesatan yang dibawa oleh golongan Batiniyah dalam masyarakat kita, akan ada orang jawab macam tu. Kamu tak faham, kamu ni siapa, kamu ni tak bertalaki dengan guru kan, baca kitab je kan. Sedangkan baca kitab ni lah Imam Ghazali karang Fadaih Batiniyah ni untuk baca, untuk orang baca. Jadi baca tu dapat ilmu kan. Bukannya baca ni semakin sesat, tak. Baca tu semakin dapat ilmu. Baca tu untuk mendapat ilmu. Kita bertalaki dengan guru ni untuk dapatkan kunci, untuk dapatkan perkara-perkara yang penting. Setelah kita dapat kunci daripada guru tu, kita boleh membaca dan menyelam dalam lautan ilmu, mengkaji, membuat perbandingan, membuat kajian. Pelajar-pelajar universiti, master, PhD mana semua talaki kan, semua buat kajian, semua buat kajian, semak dengan supervisor, semak juga dengan guru, buat kajian dan semak dengan guru. Itu tak ada masalah. Tapi bukannya semua kita terima dari guru A sampai Z. Apa yang guru cakap betul, apa yang daripada aku semua salah, apa yang baca kitab semua salah. Itu ciri-ciri Batiniyah. Yang kedua, Imam Ghazali sebut Qaramitah. Siapa golongan Qaramitah ni? Ini mungkin lucu sikit lah kan. Imam Ghazali kata Qaramitah ni dinamakan Qaramitah nisbah kepada seorang lelaki nama dia Hamdan Qurmud. Hamdan Qurmud. Hamdan Qurmud ni dia ni seorang penyeru kepada aliran Batiniyah lah kan. Awal-awalnya hanya penyeru je lah, hanya pendakwah kan. Jadi fastajaba lahu fi da'watihi rijal, maka ramailah orang yang ikut dia ni. Fasammau Qaramitah, maka mereka ni dinamakan sebagai Qaramitah. Mereka ni dinamakan Qaramitah kerana mereka mengikut lelaki yang bernama Hamdan Qurmud ni. Jadi pengikut Hamdan Qurmud ni nama dia Qaramitah lah, ataupun Qurmutiyah. Akan al-musamma Hamdan Qurmud ni, Hamdan Qurmud ni, dia ni adalah seorang lelaki daripada ahli Kufah. Seorang lelaki dari ahli Kufah, ma'ilan ila zuhud, dia ni cenderung kepada arah kezuhudan. Jadi pada satu hari, fasadafahu ahadu du'atil batiniyati fit tariq, bila dia bermusafir, satu hari dia terserempak dengan seorang batini lah kan. Tak tahu lah siapa batini ni. Dia terserempak dengan seorang batini dekat tengah jalan. Mungkin jin ke syaitan ke, tak tahulah kan, tapi batini lah. Dan batini ni mutawajjihun ila qaryatihi, batini ni juga on the way balik kepada kampung Qurmud, kepada kampung Hamdan Qurmud. Wa bayna yadayhi baqarun yasuquha, dan Hamdan bin Qurmud ni dia ada sambil dia musafir tu dibawa seekor lembu kan. Lalu Hamdan pun katalah kepada lelaki yang dia jumpa tu, dia tak kenal lelaki tu kan, dan lelaki tu pun tak kenal dia. Hamdan Qurmud kata kepada lelaki yang dia jumpa tu, araka safarta an mawdi'in ba'id, aku nampak keadaan kamu ni orang yang bermusafir dari tempat yang jauh kan. Fa aina maqsaduka, kamu nak pergi mana? Fa dzakara mawdi'an huwa qaryatu Hamdan, maka orang yang dia jumpa tengah jalan ni kata, aku nak balik kampung sekian. Jadi kampung sekian tu
adalah kampung Hamdan ni juga. Hamdan Qurmut ni. Lalu Hamdan pun kata, naiklah lembu ni. Naik lembu ni. Kesian kata kau penat jauh musafir kan. Naiklah lembu ni. Litas tarih. Kamu dah penat jalan jauh, jalan kaki ni kan. Naik lembu aku, rehat je lah. Nanti bangun-bangun dah sampai kan. Kamu dah penat daripada ta'bil masyi, jalan jauh. Falamma ra'ahu ma'ilan ila zuhdi wa diyanah. Jadi apabila Batini ni, orang yang dia tersempat tengah jalan ni nampak Hamdan Qurmut ni cenderung kepada kezuhudan dan diyanah, kepada keagamaan, atahu min haitsu ra'ahu ma'ilan. Maka dia pun cubalah nak menyisip ilmu batini ni dari sudut yang disukai oleh Hamdan Qurmut ni. Hamdan Qurmut dia ini macam syaitan lah kan. Dia macam syaitan menipu kita. Apa yang kita suka tu, itulah yang syaitan akan masuk. Jadi orang ni suka zuhud dan agama. Jadi batini ni dia masuk, dia hembuskan nafas-nafas batini dia tu daripada sudut kezuhudan dan keagamaan tadi. Lalu dia kata, inni lam umar bidzalik. Aku tak boleh naik lembu. Aku tidak disuruh untuk naik lembu. Aku tidak disuruh untuk buat benda ni. Hamdan pun pelik kan. Hamdan kata, wa ka'annaka la ta'mal illa bi amr. Jadi kamu ni hanya buat apa yang kamu suruh ke? Kan? Kata Hamdan kepada lelaki tu. Lelaki tu kata, na'am. Betul. Hamdan pun tanya dia, bi amri man ta'mal. Jadi kamu ni beramal dengan arahan siapa? Dengan suruhan siapa? Faqala da'i. Maka batini tadi kata, bi amri maliki wa malikuk. Dengan suruhan pemilik aku dan pemilik engkau. Cik nampak macam cantik kan? Nampak macam wali ni kan? Wa man lahu dunya wal akhirah. Aku dapat arahan daripada raja aku dan raja engkau. Aku dapat arahan daripada orang yang memiliki dunia dan akhirat. Jadi Hamdan ni pun dengar, dia kata, zalika idzan huwa rabbul alamin. Maka itu Tuhan lah. Kamu dapat arahan daripada Tuhan. Batini tu kata, sadaqt, betul. Tuhan tak suruh aku naik lembu ni, jadi aku tak naik lah. Walakin Allah yahabu mulkahu liman yasha. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kerajaannya, kuasanya kepada sesiapa yang dia nak. Jadi akulah antara orang yang dapat keistimewaan daripada Tuhan, yang dapat arahan-arahan khas daripada Tuhan. Akulah. Jadi aku tak boleh naik lembu ni sebab Tuhan tak bagi. Jadi qala Hamdan, wa ma gharaduka fil buq'ati allati anta mutawajjihun ilaiha. Jadi kau nak pergi kampung aku ni sebenarnya apa tujuan kau? Kan? Apa matlamat kau nak pergi ke destinasi ni? Lalu jawab batini tu, umirtu an ad'u ahlaha minal jahli ila al-ilm. Aku disuruh. Apa ayat dia kan? Aku disuruh. Dia banyak rahsia-rahsia kan. Macam orang yang kita kenal hari ni kan. Orang yang famous dekat YouTube tu lah kan. Banyak cakap macam ni. Rahsia, ada sesuatu kan. Aku disuruh oleh seseorang, oleh Tuhan itu, untuk menyeru ahli kampung ini daripada kejahilan kepada ilmu, wa minadh dhalali ila al-huda, daripada kesesatan kepada hidayah petunjuk, wa minasy syaqawati ila as-sa'adah, daripada kecelakaan kepada kebahagiaan, wa an astanqidhahum min waratati dhulli wal faqr, dan agar aku menyelamatkan mereka daripada kehinaan dan kefakiran, wa umallikahum ma yastaghnuna bihi minal kaddi wat ta'ab, dan aku berikan mereka kecukupan dan mereka tak perlu lagi bekerja dan bersusah payah hidup. Faqala lahu Hamdan. Hamdan berkata kan, Hamdan terus lembik. Terus dia nampak batini ni main ayat kan, main kata-kata manis sikit kan. Macam kita hari ni lah, dengar ustaz-ustaz dengar ceramah yang hebat sikit, Allah kan. Hamdan pun macam tu lah. Hamdan kata, anqidhni kan. Kau boleh tolong orang kampung aku. Hamdan kata, anqidhni, tolong aku. Anqadhakallah, semoga Allah menolong kamu. Wa afid alayya minal ilmi, dan kau berikan kepada aku ilmu. Apa yang kau dapat ilmu daripada Tuhan tu, bagilah kepada aku ilmu rahsia-rahsia ni. Aku nak ilmu rahsia ni. Nampak? Ini teknik dalam fasa-fasa yang mendatang, Imam Ghazali sebut teknik-teknik golongan batini. Macam mana dia tarik orang, macam mana dia tarik orang jahil, macam mana mereka gunakan orang jahil ni. Mereka tutup akal dan hati orang-orang jahil ni supaya terima segala dakwaan, segala kata-kata golongan batini. Fama ashaddu ihtiyaji ila mithli ma dzakart. Kata Hamdan, aku sangat memerlukan apa yang kau cakap tadi. Aku sangat memerlukan ilmu-ilmu
sangat memerlukan ilmu daripada kejahilan, hidayah daripada kesesatan dan lain-lain. Faqala ad-da'i, maka batini itu kata, wa ma umirtu bi an ukhrij as-sirr al-makhzun li kulli ahad. Aku tidak disuruh untuk menyebarkan rahsia ini kepada setiap orang. Rahsia, memang rahsia kan. Aku tidak disuruh untuk menyebarkan rahsia ini kepada setiap orang. Illa ba'da thiqati bihi wal ahdi alaih, kecuali selepas aku dah percaya kepada orang tu dan orang tu dah ikat janji dengan aku. Faqala Hamdan, wa ma ahduka, jadi apa perjanjian kamu ni? Fadhkurhu li, sebutkan perjanjian tu kepada aku. Fa inni multazimun lah, aku akan beriltizam dengan perjanjian itu demi mendapat ilmu rahsia kamu dan demi mendapatkan penyelamatan daripada kamu. Faqala da'i, maka batini itu berkata, antaj'ala li, kau hendaklah menjadikan aku, walil imami, dan imam ni imam maksum dia kan, imam-imam yang dia belajar ilmu kebatinan ni. Antaj'ala li walil imami ala nafsika ahdullahi wa mithaquh an la yakhruja sirrul imami alladhi alqaituhu ilaik. Kau mesti berjanji, kalau aku berikan kepada kau ilmu rahsia ni, ilmu makrifat ni contohnya, kau bagi kau ilmu ni, kau jangan sebarkan kepada orang lain. Ni hanya untuk kau je. Wala tufshi sirri aidan, dan janganlah kau menyebarkan rahsia aku juga. Ni daripada sinilah Hamdan Qurmud ni jadi batini yang totok lah kan. Sebab dia dah dapat sesuatu daripada ilmu rahsia kan? Jadi bila dia dah dapat sesuatu, maknanya dia lebih mulia daripada orang lain. Dia dah dapat ilmu yang orang lain tak dapat. Inilah dia jarum-jarum batini ya. Dan benda tu banyak berlaku sekarang dengan golongan-golongan yang mendakwa tarikat, mendakwa tak semua tarikat sesat, tapi ada yang macam ni kan. Siapa yang pernah jadi mangsa tahulah kan. Siapa yang pernah tertipu, siapa yang pernah terlibat dengan tarikat-tarikat yang sesat, bukan tarikat yang elok, tarikat yang sesat, maka dia tahulah macam mana mereka pernah ditipu dengan guru-guru mursyid mereka yang kononnya memberikan ilmu-ilmu rahsia kepada mereka. Jadi antara nama lain lagi bagi batiniyah ni, kata Imam Ghazali, adalah at-ta'limiyah. Adalah golongan at-ta'limiyah. Ta'limiyah ni apa, kata Imam Ghazali? Mereka digelarkan sebagai batiniyah kerana prinsip mazhab mereka adalah ibtalur ra'yi, shutdown akal, tak payah fikir, ikut apa cakap guru, taklim kan. Guru cakap okey, ikut, jadilah kamu di depan guru kamu seperti mayat di hadapan pemandi mayat, serah diri sepenuh-penuhnya, menutup akal, wa da'watul khalq ila ta'limi minal imamil ma'sum, dan menyeru manusia supaya belajar daripada imam maksum. Ilmunya hanya daripada imam, bukan apa yang kita belajar. Wa annahu la madraka lil ulumi illa at-ta'lim. Kita nak dapat ilmu yang hakiki, ilmu yang sebenar, mesti dengan guru, mesti dengan imam kan. Wa yaquluna fi mubtada'i mujadalatihim, pada permulaan debat dengan mereka akan kata, al-haqqu imma an yu'rafu bir-ra'yi wa imma an yu'rafu bit-ta'lim. Kebenaran itu sama ada diketahui dengan pendapat, dengan ijtihad, ataupun dengan belajar, terima daripada guru. Waqad batula ta'wilu 'ala ar-ra'yi. Jadi kita tak boleh ambil ra'yi kerana ta'arudil ara', kerana pendapat ni macam-macam. Wa taqabulil ahwa', dan hawa nafsu juga bermacam-macam. Wa ikhtilafi thamarati nazar al-uqala', akal daya pemikiran dan akal juga bermacam-macam. Jadi tak bolehlah kita ambil ra'yi kan. Tak bolehlah ambil ra'yi, mestilah kita ambil daripada ta'lim. Sebab apa? Sebab ra'yi ni khilaf banyak, otak manusia ada banyak pendapat, ada macam-macam. Ra'yi ni bercanggahan, ada hawa nafsu, akal pula tahapnya berbeza-beza. Jadi tak boleh guna akal. Kita mestilah terima semua daripada mulut guru kita. Kita duduk belaga lutut-lutut dengan guru, kita terima semua daripada mulut dia. Apa dia cakap pun, semua walaupun salah, bercanggah dengan agama pun, terima je, kerana itulah dia ilmu yang hakiki. Okay.
فتعين الرجوع إلى التعليم والتعلم وهذا اللقب هو الأليق بباطنية هذا العصر kata Imam Ghazali. Dan benda ni pun lebih tepat sampai hari ni dah mereka ni istilah ta'limiyah ni lebih tepat kata Imam Ghazali disebutkan kepada batiniyah pada zaman dia, zaman Imam Ghazali ni. Fa inna ta'wilahum al-akthar ala da'wati ila at-ta'limi. Mereka hanya pergi berguru, ambil daripada guru, jangan baca kitab, jangan fikir, mesti berguru. Wa ibtalir ra'i, dan menutup akal, tak boleh fikir. Wa ijabu ittiba'il imam al-ma'sum, dan mewajibkan mengikut imam ma'sum. Wa tanzilihi fi wujubi tasdiqi wal iqtida'i bihi ila akhirih. Jadi mesti kena ikut guru, yang dapat daripada guru, dapat sampai imam maksum. Itulah ciri-ciri batiniyah ta'limiyah. Dan kemudian ini slide yang terakhir Imam Ghazali sebut pada fasal yang kedua, sebab kenapa golongan batiniyah ni jadi batiniyah, kenapa dia buat semua benda ni kan, apa yang dia nak. Jadi kata Imam Ghazali, mereka ni ibarat satu konspirasi. Kata Imam Ghazali ni, Islam ni semua dah betul kan, agama Islam dah tersebar luas dengan muhkamatnya, dengan Qurannya, dengan hadisnya, dah cantik kemas dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna masaqaha yanqadu ila insilali min ad-din kan insilali sya'rati min al-ajin. Tetapi golongan batiniyah ni kerja mereka kalau kita tengok setiap ulama yang bercerita pasal golongan batiniyah ni, mereka semua akan bercakap, mengatakan bahawasanya kerja golongan batiniyah ni memang nak menerbalikkan Islam tu sendiri, supaya orang keluar daripada agama. Al-insilalu minad din kan silali sya'rati minal ajin. Insilal ni maksudnya keluar secara perlahan-lahan. Bagaimana kita tarik rambut daripada ajin, daripada tepung ataupun daripada adunan yang kita buat untuk masak kuih tu. Kalau ada rambut dalam tu, macam mana kita nak tarik rambut tu? Perlahan-perlahan kan. Macam itulah batiniyah mengeluarkan orang daripada agama secara sikit-sikit, perlahan-perlahan. Akhirnya tak sedar kita telah keluar, kufur, murtad daripada agama Islam. Tasyawara jama'atun minal majusi wal mazdakiyah. Jadi bila nak lawan Islam ni susah, Islam ni dah kuat kan. Jadi apa cara dia golongan-golongan sesat ni, golongan-golongan majus, golongan-golongan mazdakiyah, golongan sembah berhala ni, golongan sanawiyah, golongan mulhidin, golongan falasifah mutaqaddimin ni kan. Mereka ni semua bermesyuarat, buat meeting lah. Saya tak tahulah ini maksud secara hakiki ke atau secara isyari. Mungkin ni hanya bayangan Imam Ghazali suruh kita fikir ataupun memang sungguh berlaku, saya tak tahulah. Tapi yang saya faham daripada teks ni, maksud Imam Ghazali nak gambarkan bahawasanya batiniyah ni lahir beginilah ibaratnya. Ibaratnya golongan majus, golongan ateis, golongan sanawiyah, golongan sembah berhala, golongan falasifah, mereka ni semua bermesyuarat, bergabung, buat meeting. Wadarabu siham ar-ra'i fi istinbati tadbiri yukhaffifu anhum ma nabahum min istilai ahli din. Jadi mereka ni dah kalah dah dengan Islam kan? Dah kalah dengan hujah-hujah Islam. Jadi mereka semua fikir apa cara kita nak buat ni supaya orang Islam ataupun agama Islam ni tetap jatuh. Apa yang kita boleh buat agar agama Islam ni jatuh kan? Kalau kita dah kalah, apa cara lain yang kita boleh buat kan? Jadi mereka ni bersepakat untuk buatlah satu gerakan macam batiniyah ni lah kan? Untuk merosakkan agama daripada dalam, untuk merosakkan agama Islam daripada dalam. Kita serapkan ajaran-ajaran kita masuk dalam agama Islam ni, sehingga orang Islam akan bercakap tentang agama dia secara terbalik kan? Beriman kepada Allah dan Rasul, syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka faham secara songsang. Mereka akan faham agama Islam yang akan membawa mereka kepada inkarus sani' wa takdzibir rusul. Nampak peranan golongan-golongan kufar ni, mereka berkonspirasi supaya kesesatan mereka ni menyerap masuk dalam Islam, dan secara tak langsung orang Islam akan sampai kepada mengingkari kewujudan pencipta alam dan mendustakan Nabi dan mengingkari hari kebangkitan dan hari kiamat. Inilah kerja mereka.
Dalam fasal yang kedua ni hanya 2 muka surat Imam Ghazali sebut. Imam Ghazali buat satu kisah bagaimana orang-orang kufar mereka bersepakat untuk menyerap masuk ajaran-ajaran yang batil ni kepada agama Islam. Yang ajaran batil itu adalah ajaran batiniah, supaya agama Islam yang kukuh itu, agama Islam yang telah cantik itu, yang indah itu dapat dirosakkan daripada dalam. Guna Quran hadis juga, guna qala Allah qala Rasul juga, tapi diterbalikkan maksud dia, supaya rosak, supaya rosak. Jadi itu sajalah kesimpulan dan secara ringkasnya pembentangan daripada pembentangan pertama daripada bab pertama dan bab kedua daripada kitab Fadaih Al-Batiniyah ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridai kita semua dan menjauhkan kita daripada fitnah golongan batiniyah ini, dan menjadikan kita semua dalam kalangan umat Islam yang berpegang teguh kepada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Hanabilah, Al-Hadis yang benar. Pegang dengan manhaj ini, selamat daripada segala ajaran-ajaran sesat dan menyimpang, ajaran-ajaran yang menerbalik, membolak-balikkan agama ikut kehendak nafsu dia. Tuhan cakap A, mereka tak cakap A. Mereka lawan Tuhan secara tak sedar, menggunakan nama tasawuf, menggunakan nama ma'rifat, menggunakan nama Allah, menggunakan nama Rasul, menggunakan nama ilmu rahsia. Tetapi secara tak sedar mereka telah merobohkan agama Islam. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita daripada kesesatan golongan-golongan ini. InsyaAllah pada bab-bab yang akan datang lebih banyak lagi Imam Ghazali akan sebut ciri-ciri, asas-asas, teknik-teknik, rukun-rukun golongan batiniyah ni. InsyaAllah kita bertemu lagi pada siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.